sekalian, kita ya, lepas ni kita lepas mengaji, kita ada majlis apa ni? Cukup campur ke cukup kepala. Lepas tu ada apa ni? Tadi kapur panggil belah mulut ni. Belah mulut. Jaga siapa yang bayi-bayi yang belah mulut dengan saya kena jaga ya. Budak ni besar cakap banyak. Hampir majoriti orang belum. Saya belum mulut, mak dia telefon saya, oh anak saya dia seorang bergerak lah kata dia. Dia kena sabar lah mak dengan ayah dia cakap banyak. Boleh Jadi keluarga ibu ada, keluarga dia lepas dia saya jaga. Dia belum mulut pada hari pertama bayi meminum makanan yang manis. Kita panggil dia orang tua belah mulut, pakai belah mulut ada dok. Hari pertama dia meminum minuman yang manis. Biasanya madu lebah ke, wakurma ke, lepas tu diminum air zam-zam. Maka majlis tu orang panggil belah mulut. Lepas tu cukur jambu, pakai cukur jambu. Cukur rambut. Rambut bayi tu makruh disimpan. Sunat dicukur. Maka cukur tu macam umrah lah. Minimumnya menggugurkan beberapa helai rambut. Tapi afdalnya cukur lah. Cukur. Lepas kita cukur jambu tu, mak dia cukur lah semula. Ngomong dengan sadap tak apa. Cukur semula tu mana cukur lah dengan pisau kan tak? Tu yang sunat sebenarnya. Yang kita cukur tu itu mukadimah dia. Ya? Biasanya kita akan buang beberapa helai rambut. Kemudian disusuli dengan cukur yang sebenar lah. Itu baru nama sunat. Cukur jambul. Bukan jambul saja, semua sekali. Sebab rambut yang daripada bayi dalam perut tu makruh disimpan, mesti dibuang tau. Okey boleh okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatihi ila yaumiddin. Qala kat mana kita? 111 111 kat mana? 3 atas. 2 atas. Dan kepada azabnya sekali yang lain tu okay. Jadi kita sama balik berkenaan dengan memerhati ibadat kita dengan Allah. Jangan terlalu over confident, main buat ibadat saja. Oh tengok semaya banyak, oh serga confirm. Jangan. Ataupun tengok Allah baru nak mengaji umur dah 50, rakor dah lah, bergerak dah lah. Jangan. Maka kena dua-dua kena balance. Jangan terlalu takut sampai tak mengharapkan rahmat Allah, dan jangan terlalu mengharap sampai tidak sempurna ibadat. Jadi dua-dua ni kena balance. Sampai tak belajar, tak mengikut patut ain, main dakwah, mudah-mudahan tu hawi syurga, hidup tak boleh. Kena buat seberapa yang semaksimal mungkin. Lepas tu baru berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita bawa kereta hari, bunga, tayar, kena comel, brake, kena sempurna, minyak kena cukup, barulah mudah-mudahan sampai ke kota baru. Jangan tayar botak boleh tak makan, insya-Allah selamat. Tidur. Lalu bubar kat siku 3 tem. Jadi ibadat pun sama, kena sempurna dulu. Sempurna wuduknya, sempurna tata caranya, sempurna rukun dan syaratnya, barulah mengharapkan kepada Allah. Jangan duk baca lebih kurang harap pada Allah. Ilmu tak belajar harap pada Allah. Salah. Ya salah. Ikat betul-betul lembu tu baru harap supaya jangan makan rumput orang. Jangan lepas. Mudah-mudahan Tuhan jaga. Anak saya Tuhan jaga. Moga nak berdakwah. Tak boleh. Tak boleh. Kena wajib atas kita jaga dulu. Lepas tu baru seterus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah seterusnya dalam ibadat pun sama. Okey, kita ada sekali menilik kepada rahmatnya dan sekali kepada azabnya. Kan? Betul kan? Atas sekali. Sekali yang lainnya. Jangan concentrate, jangan takut, memanjang pun tak boleh. Dan jangan overconfident pun tak boleh. Tuhan baik, dia ampun walaupun semaya jaga-jaga betapa. Jangan. Dan engkau pandangkan lemah lembutnya sekali. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Kasih Sayang dan sebagainya. Dan engkau tilikkan sekali benci nafsu. Ada kadang-kadang nafsu kita memberontak, nafsu kita khianat, ya, nafsu kita mari jemu ibadat, nafsu kita mari malah semayang, nafsu kita mari malah belajar dan sebagainya. Nafsu kamu dan khianat yang dibuat nafsu kita sendiri mengkhianat diri kita sendiri. Saudara, kita ni ada dua ya. Kita ada dua.
Satu kita, satu lagi dalam kita tak ada ada kita pula. Hak tu enggak jahat. Dah hak baik pun hak tu lah. Kalau baik hak tu baiklah. Maka tu namanya nafsu. Nafsu itulah berfungsi di dalam diri kita yang sebenar. Jadi kalau nafsu tu baik, maka bermakna kita orang baik. Bila nafsu tu jahat, bermakna kita orang jahat. Orang jahat. Maka sebab tu tengok benci nafsu kamu. Apa nafsu kita tak suka? Dia khianat kepada diri kita sendiri. Dia suka pada benda-benda sedap, tak suka benda tak sedap. Sebab tu bila benda satu kemenangan, alhamdulillah, bijuk jurulatih. Bila kalah, natang referee tak adil. Referee berat sebelah. Tu dia. Tapi bila benar, tengoklah jurulatih. Tu dia. Tengoklah striker. Tu dia macam Muqtadari. Bila kalah, natang referee berat sebelah. Tidak pernah bersyukur. Sedangkan kalau dah menang tu semua sudah ditakdirkan. Semua orang main bola semua tak pernah berlaku kan. Turun daripada rumah. Brazil pun nak menang, tapi kena 7 hati. Betul tak? Kan? Tapi niat dia nak menang dengan laughter hair dia, dengan semua sekali. Tetapi ditakdirkan dia kalah. Maka sebab tu saudara, benda ni kena terima. Di antara perkara yang kita tak terima adalah hidup kita ni adalah bila mendapat kesusahan. Bila mendapat benda yang kita tak suka. Yang tak suka tu nafsu lah. Ya tak? Macam kata sihat. Suka tak? Suka. Siapa yang suka sebenarnya? Nafsu. Bila kita sakit, suka tak suka? Tak suka. Sebab apa? Yang tak suka tu mana? Nafsu lah tu. Itulah nafsu. Makan sedap, nak makan sedap. Makan sedap ni siapa dia sebenarnya? Nafsu. Hak nak makan sedap tu nafsu lah. Salah sikit, salah garis sikit tak sedap lah. Mana garis lebih kok. Siapa yang marah tu sebenarnya? Nafsu. Maka itulah nafsu bersifat yang khianat. Pasal apa? Dia tak suka susah, dia suka senang. Maka saudara, dia ambil ibadat kepada Allah, mana ada senang. Macam puasa kita hari, pukul 3.30 suruh bangun sahur, ke sedap? Siapa kata sedap? Pukul 3.30 sahur sedap ke? Gini nak makan nasi, mata pejam. Mana sambal? Ya dah berapa kali sambal. Kena poyok. Aduh. Dah mata pejam. Lepas tu makan pula. Masuklah perut. Cacing pun terkejut. Nak terkejar dah pondok. Masuk pukul 3 pagi. Cacing pengsan. Lepas tu kena 2-3 suat tak mau lah. Sebab apa? Bercanggah dengan nafsu. Itulah nafsu khianat. Sebab tu kita kata tadi, yang jahat pun diri kita sendiri, yang baik pun diri kita sendiri. Sebab tu kena belajar dua ilmu. Kena belajar dua ilmu ni. Siapa sebenarnya jahat? Diri kita. Siapa diri kita? Itu masalah. Semua orang tak boleh jawab. Dia berbunyi macam kita, dia bersuara macam kita, dia bercakap macam kita, dia menderita macam kita, dia mengeluh macam kita. Contoh ada? Contoh. Bila kita lapar, lambat masuk nasi, bunyilah perut kita kan. Ada dengar tak kat telinga kita? Tak dengar. Tapi dia berbunyi, lambat masuk nasi. Siapa tu sebenarnya bunyi tu? Itulah kita. Itulah kita yang sebenar. Itulah kita kan. Maka lahirlah tindakan. Lahirlah tindakan melalui perintah kita sendiri. Kita memerintah kita. Berat ngaji usul. Berasan. Okey, kan? Kemudian khianatnya sekali yang lain supaya mendatangkan dengan dikau yang dia berkait itu kepada khauf. Maka oleh sebab kita tahu dalam diri kita ada nafsu kita yang mengkhianat diri kita sendiri, kadang-kadang diri kita sendiri ada melalaikan diri kita sendiri, maka kita kena ada sifat khauf, iaitu takut dengan nafsu kita ini membawa kita kepada kebinasaan. Kena ada benda tu khauf. Dan raja mengharap. Sebab apa? Kerana nafsu ini saudara, kita tidak mampu untuk melawannya. Sebab keganasan nafsu ni saudara sekalian, Allah pun dia lawan. Allah pun dia lawan. Masa Allah tanya dia, ya Hawa, man anta wa man ana, mung siapa aku siapa? Apa jawab Hawa? Amma anta wa anta, amma ana wa ana. Mung aku. Tuhan kata, kedai dia ni. Wahai malaikat aku, mu ambil Hawa ni, rendam di laut sana 75,000 tahun. Kurang hajar. Tu dia. Makhluk yang tak mengenal body. Malaikat pun ambil selai dalam laut, bergelegok laut. Allah bom atom di Hiroshima dengan Nagasaki. Bergelegok. Tu dia.
Panasnya dia punya watak dia tadi. Dan selepas tu ambil balik, letak kat depan. Ya Hawa, man anta? Senyap. Tak jawab, marah kena dalam laut. Saudara, lepas tu dah siap semua pasang dalam diri kita. So macam mana nak kawal? Kalau Allah pun dia lawan. So siapa berani mendidik nafsu? Sampai Nabi kata, wahai sahabat-sahabat sekalian, raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbari. Habislah kita satu peperangan kecil, lepas ni kita perang satu peperangan yang besar. Ya Rasulullah, ada perang lagi kok. Ya wahai sahabatku, lepas ni perang dengan siapa? Perang dengan apa? Hak ni kita tak belajar. Duk belajar ni plastik Israel, plastik Israel. Saya ada perang dengan Israel, plastik. Alik Thailand hari-hari mati tak ada cara. Hari-hari mati di Thailand kena tembak di Sedarusi. Siap. Ada orang tembak tengah semaya, ada orang tembak tengah ngaji Quran, ada. Saudara sekalian di Thailand sebalik baru ni, tok lembar, tok guru nak cara nak selamat cukup janggut, pakai topi. Pakai janggut, pakai serban, apa dia tu? Kena tembak. Ada masuk cakap apa? Sebab apa? Membantu tentera-tentera Islam di Thailand tak ada dapat duit. Di plastik banyak dapat duit. Letak tabung plastik sekejap penuh, tunderai penuh. Tapi Thailand ada orang peduli. Cuba saya kaji apa sebab. Fikirlah sendiri. Apa motif tu? Motif dia tu duit. Saya baru balik. Orang Islam kalau keluar, dia tangkap, dia pegang janggut, dia ambil gunting, dia cukur. Kalau tak dengar kata sangat, dia pegang telinga, dia gunting telinga. Dia gunting telinga. Gunting luka tak luka? Ya luka. Dia balik piti 50 ya. Pergi klinik. Ada masuk cakap tak? Pasal tak jadi komersial. Tak ada orang nak bos derma kat tu. Tabung Thailand ada orang bagi? Tak ada. Tapi hari-hari, hari ni mati sini, hari ni mati sini, hari ni mati sini. Saya baru balik. Jalan malam saja sedar gunting telinga. Pakai kopiah, pakai serban, pergi keluar maghrib, pagi hilang. Keluar malam, pagi hilang. Lepas tu saya kata, apa lagu mana Tok Lebah nak pergi ngajar? Tak boleh Tok Lebah. Lepas tu pakai topi, cukup janggut. Duduk kedai kopi, seokok tahu. Kau selamat. Ada orang cara. Ada orang cara. Saudara, mari duduk nak kata. Saya duduk mengajar, dia tanya saya, ni buat apa ni Ustaz? Saya kata, ni buat tembak babi ni. Ya ke? Oh, dia buat apa? Dia buat sulut ni. Lepas tu duduk, borak dengan saya. Bahasa Arab, fasih. Nahu, fasih. Pasal apa? Dia bukan orang biasa. Dia tubuh. Nak cerita. Lari, mari ke Malaysia. Sebab apa? Menyelamatkan diri daripada kena tembak. Duduk dekat pondok Sungai Saya. Buat dia lah. Ada 4 pondok sana kan? Bawa dia orang. Ulama-ulama yang duduk di sana tak selamat. Ada orang peduli. Oh yo, tak suruh. Yo lah sedar duduk baca plastik hari-hari. Cuba buka Thailand ajar-ajar. Pergi belajar berjalan kat pondok sana. Keluar pagi, malam tak ada. Ustaz keluar pagi, malam tak ada. Tidak benar kan Islam bergerak di patah. Ni nak kisah orang kata apa? Benda yang orang kata kumel di sebelah laut nampak, gajuh di mata tak nampak ni jadi. Bagi kita kena jaga. Sebelah kita tu pun saudara seagama yang perlu juga kepada pengamatan orang Islam. Jangan tersalah anggap. Jangan kata sama jauh tuan-tuan. Plastik ni. Kalau Thailand Sudan ni Port Ranger, highlight siapa ni? Berminyak nak belajar siapa? Okey, kemudian mendapatlah pula kata takut dengan keganasan nafsu kita, kecuaian ibadat kita takut Allah tidak mengampunkan dosa kita. Dan raja dalam masa at the same time kita jaga juga ada rahmat Allah. Jangan putus asa. Tuhan kata, kalau selagi ada hayat di badan, kamu tinggal sejengkal lagi untuk masuk neraka, tiba-tiba kamu beribadat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, masih berpeluang masuk pintu syurga, masih berpeluang masuk syurga. Sebab tu kena ada raja. Raja ni bermakna harapan kepada Allah sentiasa, jangan putus asa. Walaupun kita tinggal sehari dua lagi, umur kita sejam kan, jangan. Sebab apa?
ibadah adalah dinilai ketika akhir umur. Dan kita belajar, dah tahu tak? Mungkin sudah terasa payuh lawan ustaz. Ada satu sekolah di Selangor. Saya pun terkejut. Sekolah agama, sekolah mendengar agama di Selangor. Saya tak nak cerita sekolah mana, takut ada anak saudara dia sini ke apa. Saudara, sekolah ni sekolah bercampur lelaki dengan perempuan. Tangga perempuan sini, tangga lelaki sini. Jamban perempuan sini, jamban lelaki sini. Jalan perempuan balik asrama sini, jalan lelaki sini. Saya sekalian, apabila cikgu tanya, yang belakang hujung nama apa? Laki-laki tak tahu nama perempuan, perempuan tak tahu nama lelaki. Saya kata, ada lagi lah ni. Guru besar dia pakai kopiah tinggi cakup gini. Dan semua cikgu-cikgu termasuk pelajar-pelajar ada waktu semaya duha. 1 jam masuk untuk semaya duha. Saudara, sekolah menengah, bukan sekolah pondok. Aduh. Lepas tu murid-murid pula. Awak nak ilmu mesti hormat kepada ustaz, mesti hormat kepada cikgu, mesti hormat kepada teacher. Jadi seorang pelajar ni dia dia buat latihan praktikal cikgu kan. Letak beg ilah. Mana beg dia ni? Sudah diangkat oleh murid. Turun tangga, mana kasut tak ada ni? Susu. Murid tu susu. Bawa beg sikit, anak murid dia ambil. Wah, takut cikgu berat. Saudara, dia pun heran. Dia kata, macam mana ada macam ni? Dia tak logik. Ada cikgu perempuan seorang. Dia pergi dekat sekolah tu ada satu Tesco. Dekat situ ada satu pusat pembeli belah Tesco. Jadi bila sejam time semaya duha ni, cikgu perempuan ni dia uzur, dia pergi shopping. Cikgu besar tangkap, balik kena warning. Walaupun awak uzur, tidak dibenar keluar. Takut budak-budak tengok awak tak semaya duha. Saudara, saya nak bayang, nak bagi tahu tuan-tuan, ini adalah 0.5% daripada pengajian apa? Pondok. 0.5. Berat. 95 lagi tu. Ini baru 0.5. Pondok jauh lebih teruk lagi tuan-tuan. Zuhur pukul 5 sudah kena ada atas tikar sejadah. 5 minit sebelum solat mesti berada di tikar sejadah, wajib. Mesti dah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Mata gini tengok jadok semua cepat. Saudara, tak ada saja dia mari dia tengok. Subuh bersama. Saudara, subuh dia mari tengok. 15 orang ada tak sembahyang subuh hari ni. Siapa tu sembahyang subuh? Tak payah tanya, angkat tangan sendiri. 17 orang bangun. Mana tuan-tuan? Dia kena pusing padan sampai zuhur dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu. Bukan tak sembahyang subuh, sembahyang lewat. Mari masbuk. Masbuk bukan tak sembahyang. Sebab tu saya kata 0.5%. 0.5 saudara bermas 95. Kepala botak berkilap. Tak nak potong dengan mesin Wak Ayub di saiz 2 tak mau. Wak Ayub tanya nombor 2 nombor 3 dia. Pondok tak ada. Nombor 0.1. Mata pisah belik. Mata pisah tu saiz dia tok tak falon. Motor dia. Lepas cukup kepala lekat, rambut lekat. Piyah dia lekat, kalau jatuh piyah tak jatuh. Kalau duduk 2 hari, kurang coking gini. Kalau cicak jatuh, cicak pecah perut. Selama 10 tahun, 12 tahun, 9 tahun, terpulang kepada siapa yang belajar. Berapa lama? Ada yang 15 tahun, ada 13 tahun, ada 8 tahun. Saudara, kita berapa tahun sini? Adalah 3-4 tahun. Itu pun setengah jari. Tak kepotong lagi tu. Jadi, sebab tu saya kata 0.5. Jadi berlaku di satu sekolah mendengar agama di negeri Selangor, ada pesing tarbiyah pesing tu. Murid-murid dia laki-laki tak kenal nama murid perempuan. Lepas tu dia susun kelas dia pula. Saudara, macam ni. Ni darjah kan? Okey, ni meja cikgu. Okey. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Masa bila nak mengorat? Selalu sekolah dia belah gini kan? Sini laki-laki, sini perempuan. Hatulah. Tapi bila begini macam mana?
Jadi hak ni nakal, hak ni tak nampak. Itu sebab dia tak kenal nak beri perempuan nama apa. Cikgu hak belak training tu terkejut. Ada sekolah. Di mana nak cerita bermakna orang yang rindukan kepada kebenaran ini masih wujud walaupun dalam bentuk yang sederhana, hanya sebagai sekolah menengah agama bukan pondok, tapi ada satu bentuk sekolah yang mementingkan pendidikan agama, sampai murid-murid dia berdisiplin sampai begitu sekali. Okey. Dan putus asa jangan, kata dia. Dan sebenarnya telah engkau jalankan jalan yang pertengahan. Jangan ambil berat sebelah, ya. Mana jangan melampau harap dan jangan melampau takut. Kena tengok keadaan. Kalau kita dah terpaksa, serah kepada Allah. Dan kalau kita sudah buat ibadat, jangan terlalu mengharap, sebab nanti kita jadi overconfident. Ya, dia betul balik. Kita kena jaga ni semua. Dan kau palingkan daripada dua pihak yang membinasakan. Jangan terlalu harap sangat, nanti kita akan menjadi akan membinasakan diri kita. Kita jadi tertipu. Kita duk kamat kau tu hati buat ibadat kita, padahal kita tidak berjaya. Mungkin gagal dari segi rukun dan syarat. Mungkin tak sah dari segi bacaan kita. Atau siratal lazi dah siratal lazi dah. Jenuh aja siratal lazi, duk siratal lazi. Saudara, walaupun bunyi mudah, perhati tengok ya. Siratal lazi. Kalau saudara tak belajar, saudara akan baca siratal lazi. Duk siratal lazi. Siratal lazi. Bermakna saudara sudah tukar huruf ta kepada huruf ta. Yang pertama haram, yang kedua batal solat. Hanya kesalahan membaca huruf. Jadi sebab tu saya kata, kita benda kita buat tu, kita kena tahu, aku ni buat benda ni salah ke apa? Betul. That's why lah talabal ilmu faridah tu. Lebih-lebih lagi dalam bidang baca Quran. Apa boleh buat, kita busy, kita hanya selepas tu kita tengok je berlaku. Tengok je berlaku kat Sadaqallahul Azim. Dah. Sebab kita busy dengan dunia kita, maka kita akan baik. Jaga banyak benda kewajipan yang banyak, tapi masa tak mencukupi. Kewajipan kita lebih banyak daripada masa yang ada. Kewajipan kita lebih banyak daripada masa yang ada. Sebab tu Tuhan kata wal asri, demi masa. Maknanya apa, kenapa bersyukur dengan masa? Sebab kewajipan yang kita tak buat lebih banyak daripada masa yang kita ada. Masa mengaji pun wajib, jaga anak pun wajib, jaga bini pun wajib, jaga kesihatan pun wajib, jaga keselamatan rumah tangga pun wajib. Jadi 10 wajib dari satu masa. Nak hak masa tu. Maka sebab itulah wal asri, demi masa. Mana kita tak ada, kita terkait pergi mengaji ke rumah tak ada berat. Terkait pergi kerja ke tak ada belajar. Jadi semua benda nak kejar berlaku. Maka sebab itulah wal asri, demi masa. Sebab apa? Masa yang ada ni tak cukup untuk kita isi kewajipan yang telah dibebankan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita lepas saja buat ibadat, astaghfirullahalazim. Sebab apa? Sebab kita tidak mampu membuat segala-galanya. Maka serah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia panggil rajak dan khauf, mengharapkan rahmat Allah. Dan kalau kita tak mampu, ada di sana rahmat Allah. Okey. Dan jangan tiada tercengang kamu kepada keduanya. Jangan terpesona, ya, serta orang tercengang. Jangan terpesona dengan orang tertipu. Take for granted. Mudah-mudahan Allah ampun, mudah-mudahan Allah redha, sedangkan ibadat dia yang tak seberapa. Dan tiada binasa kalau serta orang binasa. Jangan ikut jejak langkah orang binasa yang buat benda-benda yang tidak kena dengan syariat, baik dari segi fiqhnya, tauhidnya dan tasawufnya. Dan telah engkau meminum akan minuman yang bercampur dengan adik. Kita makan benda yang baik, adik, benda yang menyihatkan tubuh badan kita. Kalau ini sebuah makanan lah, maka tiada binasa engkau dengan sejuk raja. Kalau kita minum air sejuk sangat pun tak boleh, panas sangat pun netuk lidah tak. Jadi kena ada balance. Jadi adil lah. Mana jangan kamu supaya tidak binasa engkau dengan sejuk raja. Jangan terlalu mengharap Allah sampai biar masa berlalu dengan tidak melakukan tanggungjawab yang lain semata-mata. Dan tiada dengan panah khauf, binasa sebab terlalu takut.
terlalu takut sampai tak kerja buat, tak jaga keluarga, tak jaga anak. Sebab bimbang takut banyak benda-benda yang tak selesai. Maka berlakulah dia terlalu takut semata-mata. Maka seperti apa nak kamu sampai kepada kamu maksud menawan dan sembuhlah engkau daripada dua penyakit, supaya dua-dua kita selamat daripada terlajak mengharap, dan selamat daripada terlajak takut. Jangan jaga ya ada satu kumpulan yang terlalu confident. Belajar tak ada. Oh, tanya kenapa tak belajar? Belajar kalau banyak-banyak terlajak ke wajib pula beramal pula. Tak boleh belajar banyak kata dia. Nanti dosa. Sebab apa tak ada nak beramal? Saudara, belajarlah, beramal lah. Lain. Cari duit banyak pun tak apa. Nak pakar, hak mana nak pakar? Tak pakar lah, tapi duit kena cari. Jangan pula kerja. Pukul 2 dah tengok. 20 dah padat dah. Boleh dah beli ke gula garam. 20 yang cukup dah. Pau jalan bocor tayar. Mampu pula ya, tinggal 20. 20 soda, tak cukup ikan pula dah. Jalan bau langgar motosikal orang pula dah. Nak bayar pula, tengok bayar. 10 ya. Balik rumah bini kata, "Mana ikan?" Tak ada ya. Tadi cukup dah 20 ya. Langgar motor orang pula bayar 10 ya. Maknanya PT tak biar lebih tak apa. Ilmu biar banyak, beramal apa yang kita mampu. Tapi preparation tu kena ada. Ni tak belajar. Oh, pandai dah, banyak belajar kan, tak boleh pula. Lepas telefon kawan pula tu. Telefon kawan, jangan belajar banyak, nanti dosa. La haula wala. Yang kawan pula termasuk angin, tinggal juga. Pasal apa? Kawan tu telefon, hak belajar dah lah banyak dah, tak ada nak beramal. Tambah lagi kau banyak dosa. La haula wala. Saudara, belajarlah, beramal lah. Belajar pergi haji, tak ada masalah. Bila ada duit, pergilah. Kalau tak ada duit, tak wajib haji, tangguh dulu. Tapi ilmu haji sudah ada. Macam tu contoh dia. Ni dok kasih belajarlah. Lepas tu mulalah. Pergi kepala seorang kampung, tua suruh jadi imam sikit. Subai besar, nampak jubah besar. Suruh jadi imam, aku tak mahu macam mana ni. Tawak no. Kata tua dia, belajar sesekali awal terahlah imam. Nangis. Kata dia bini dia, tak payahlah bang, dia orang ngaji pondok, dia tawaduk lebih. Jadi duduk pula ayah dia kata, "Imam, apa ni dah jadi anak tu, aku dah dekat setahun tak jadi imam lagi." Tak apa, tak reti, malu, tak apa. Dia berduduk kat depan, tidak lagi. Pusing belakang, tak pandai. Nampak ini tunggu saya cerita lah kelakar dia lah. Nak koyak cerita je. Ni orang betul pun ada. Saya usrah orang tua-tua. Jadi saya masa tu jadi imam. Imam pula budak-budak lagi, umur 18 jadi imam. Makmum tua-tua lah. Jadi saya berkumpul ramai-ramai. Tiap-tiap kelas haji Quran. Sampai kat gila-gila dia tiup. Saya kata, apa tiup apa saya sok musuh baca Quran, nangis. Dia sejak keluar dakwah ni khusyuk. Jadi saya masuk minggu ketiga, saya kata, baca hak pandai-pandai, hak mana-mana. Baca apa? Dia tak pandai. Baru tahu. Rupanya dia keluar selama ni bertahun-tahun tak pandai baca Quran. Sudah. Saya jadi imam dulu sekali. Kampus saya ni tempat orang beradat erok, tempat orang bunuh orang, keluar jail, tempat orang kena buat, tempat orang bekas-bekas bandu jadi kerajaan atas situ untuk terakota tanah. Nak jadi tu imam situ kena gedebek. Jadi saya baca ketubuk sekali. So baca hari pertama, hari kedua betul lah. Saya baca ketubuk. Marilah pokok dia. Hak boleh puasa isap rokok. Itu dia. Saya tengok baca ketubuk. Saya tengok kat dia, buat tak tahu dia. Saya mau ambil tukar ketubuk saya tu. Saya pusing belakang selata. Boleh majik. Semua orang tengok berapa. Saya bukan tak tahu, ambil ketubuk semula. Lepas semaya saya kata apa? Esok kalau awak mari lagi dengan cara lagu ni, bukan saya lacak tukar ketubuk, saya akan bawa golok ni baju ketubuk. Amedama kapur. Amedama kapur tu. Ada seorang tu, dia tengah ngajar macam ni. Boleh nak cerita dengan izin. Dia start motor besar tu. Wong. Mana
perli lah tu. Aduh, saya kata, siapa tu? Anak jelo. Kata budak-budak. Saya baca lagi bismillah. Wow. Saya kata, aduh, tak boleh ngajar kita ni. Saya pun, wallahu a'lam. Saya pun tutup saya gitu berdoa. Apa dia gini. Saya pergi ambil motor dia, saya buka angin dua-dua. Buka angin ambil sepuluh lepas dia. Awak tahu saya anak siapa? Oh, tak dia. Saya tak tahu. Saya anak celok. Lepas tu, awak seraya ayah awak siap lah awak. Balik ayah, tak apa saya. Dia balik ayah dia. Ayah, tu email bau ni kedai bel kata dia. Musuh motor saya lepas. Dia ingat dia mari nak tapa. Siapa dia apa tu? Siapa dia? Siapa? Email apa dia? Oh, pandai muka. Ayah dia pula. Ayah dia pandai muka. Pada muka. Sejak lepas tu saudara kapal tu Ahmed Ahmad. Itu sebab Nabi nak senau. Nabi akak tangan, ya Tuhanku, dia nak Islamkan salah satu di antara dua umat. Maka Allah pilih umat Al-Khattab. Saya tahu tak umat lagi satu nama apa? Abu Jahal. Maka Abu Jahal bin Hisham ni juga nama dia umat. Tapi Tuhan pilih umat Al-Khattab sebab apa? Nak melindungi kehebatan Islam, tidak boleh dengan sentiasa takut pada orang. Tak boleh. Ni dia orang tanya ngaji mana? Tak usuk. Dah. Dulu je ada dah. Tak boleh. Orang tanya ngaji mana? Usuk. Sesat tu. Biar sesat. Aku tak ajar, aku tak jumpa jalan balik kampung. Tidak takut. Ni bakal suruh baju jubah pukul seperti hari ni. Bertopi. Maknanya lah. Tapi tak ada lah macam tu. Jangan. Sebab kita tidak berada di landasan yang salah. Sekadar orang tak tahu tu tajuk lain. Tu dia punya pasal. Ya? Jangan sedara takut dengan tu bayang-bayang. Boleh cerita ada satu orang. Dia pergi kat saya. So aku tengok kuat dah tu semaya. Semaya tu kuat kena semaya kan. Mai esok mai pula. Saya tanya dia, berapa lama mu tak semaya? Dia kata, aku tak pernah semaya seumur hidup. Satu hari saya nak pergi semaya. Dia kata, so sekejap, boleh aku ikut mu semaya? Boleh, tak masalah nak semaya. Bila masuk boleh. Dia pergi. Ni seluar ni? Boleh, tak ada masalah seluar pun. Saya pun ajar dia ambil wuduk apa semua gitu ni. So, aku nak tanya mu, apa pasal tu email tu semaya tak baca betul? Aku akak takbir. Dia akak takbir, aku akak takbir. Lepas tu lepas-lepas dia rokok, aku pun rokok. Aku tak dengar dia baca Fatihah. Gila ni asal mana ada baca Fatihah? Saudara, lepas pada cerita dah. Saudara, nak royak cerita siapa tahap tok pun semaya, siapa cecuk umur 40. Biasa. Lepas tu saya kata, tak apa. Lepas tu mak dia grabber juga mak dia. Bini dia kata, laki suami tak ada, aku nak balik rumah mak aku. Tak boleh. Sebab suami mu tak balik. Aku takut suami balik dosa mengamuk. Ni ajaran sesak ramu ni kata dia. So aku rasa ni mak aku tau. Dia mak pun tentu laki pun tak ada, tu laki pun jenis jahat. Dia pun mak dia mari, dia balik juga. Mak dia mari, mana usutnya aku nak semelai. Mak dia kedai juga. Mak dia lecu pakai telinga. Mari. Lepas tu saya kata, mari sungguh mak dia ni. Gelas akak ni, mak dia. Masuk. Lepas tu dia kata, mak ni usuk lah. Masuk lah. Dia masuk. Saya tunggu mak dia sihat, mak dia rumah saya. Sudah mak cik ni, perlu seli saya bergerak. Makan dah. Dah lagi. Nasi goreng ada. Saya tak apa, nasi goreng pun boleh saya. Makan nasi. Ayah. Air teh boleh? Boleh saya. Lepas makan teh. Lepas tu nak balik ni saya kerja jauh. Saya Penang ni main sebentar sini. Lepas tu, tak apalah. Besok saya balik. Aku tak tahu musahir kan mu aku tu dia. Mocik. Tak cerita tak. Saudara, jangan takut dengan kebenaran. Jangan takut dengan kebenaran. Dia tak akan Bruce Lee punya. Tapi kenalah sikit-sikit.
Duduk atas meja tu makan nasi tu. Boleh jangan saudara pergi masuk rumah orang. Ya, gitu jangan dah masuk lautan kok, masuk kampung. Jangan jadah. Biar ada benda-benda yang melindungi kita dari segi kerohanian. Lebih bagi orang macam ni jaga ya, dia syaitan mengeringi dia, kita kenalah kita. Dan setelah kau minum minuman yang sejuk, rejak dan dengan tiada panas, haus semata-mata, maka seperti apa hendak kamu, dan sampailah engkau pada masuk menawan, mana cantiklah dan sembuhlah engkau daripada dua penyakit, mana tidak terlibat dengan terlalu mengharap dan terlalu takut, dengan sejahtera, dan kau dapat akan nafsu sonya telah bangkit bagi taat, maka kamu tengok nafsumu akan bergerak untuk melakukan kebaikan. Tewas sudah dia bagi taat, dan mengikutlah ia dalam menuntut khidmat malam dan siang, maka nafsu akan menyerah diri. Saudara, kita sampai ke tahap ibadat kita nak sampai nafsu menyerah diri. Biar sampai dia surrender, tak setia aku. Tu dia. Saudara, biar kita sampai tahap lagu tu, biar sampai tabik gitu. Tu dia. Nak lagi? Tak setia. Baru boleh beribadat. Aku nak bangun malam ni. Nanti besok ngatuk hijau. Aku nak bangun malam. Dia kata, okey silakan. Biar sampai tahap tu. Ni dia. Allahu Akbar. Subuh dah cepat. Lepas tu kering. Tak kembali. Pukul 7 lah. Lawan, saudara. Nafsu ini tidak pernah dia berbuat baik. Sudah kena lawan. Di antara nafsu yang kita kena bawa ialah sampai kepada apa? Mutmainah. Baik, saya reflect. Baik, flashback balik pelajaran yang lepas. Dalam diri kita ada berapa nafsu? Ada 7. Okey. Jenis pertama daripada kategori nafsu bernama amarah. Yang ini membawa kecelakaan. Yang ini dimiliki oleh perompak, penyamun, orang jahat, orang fasik dan sebagainya. Yang kedua, nafsu bernama lawamah. Ini ada harapan untuk dididik. Yang ketiga, nafsu bernama mulahamah. Yang ini akan dipimpin dan dididik oleh ulama. Yang ketiga, bergerak menjadi mutmainnah. Dan ini saja nafsu yang akan masuk syurga. Saudara, inilah namanya pelajaran tasawuf. Processing daripada one step kepada one step ni digelar sebagai makam. Makam. Satu ke satu ni digelar sebagai darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wa yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi antara satu-satu ni bagi darajat, macam lieutenant, lieutenant, captain, lepas tu sampai kepada major, brigadier, sampailah kepada general. Jadi dia tidak ada satu benda yang statik, dan kejayaan kita ialah mutmain. Dan di sini barulah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Bukan rabbika, rabbiki. Irji'i ila rabbiki. Adakah Tuhan betina? Ki ini dhamir kepada seorang makhluk. Rabbiki ni ialah Allah Ta'ala panggil nafsu bertambah mutmainnah ini masuk semula kawan kamu bernama Mamak tadi. Di dunia nama Mamak pinjam nama ya. Maka di akhirat besok Allah temukan semula dengan kawan dia ni, bersaing semula masuk dengan Mamak, dan baru Mamak ini boleh masuk syurga. Tapi kalau tidak bertemu dengan mutmainnah ini, mungkin bertemu dengan amarah. Ini masalah. Ini kecelakaan. Bila Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, pergi jumpa kawan kamu. Sebab tu saya kata dalam diri kita ni ada diri. Jumpa kawan kamu. Bila bertemu ini, bergabung semula antara jasad dengan roh. Ini mutmainnah ni rohani lah. Rohani lah bergelar nafsu. Rohani bergelar nafsu. Rohani bergelar malaikat. Rohani bergelar akal. Rohani bergelar akal dan sebagainya. Jadi di antara rohani bergelar mutmainnah. Jadi bila jasad ni kita sendiri ataupun pinjam nama Mamat, dan roh kita adalah mutmainnah jenisnya tadi, maka gabung dua ni, maka barulah menjadi
al-insan, dan barulah masuk syurga. Seorang manusia ini akan masuk syurga bersama teman yang ahli syurga. Di antara ahli syurga nafsu ialah nafsu mutmainnah. Nabi-nabi dan rasul atas lagi, ya, atas lagi, bukan mutmainnah. Nabi-nabi dan rasul dia pergi kepada sampai kepada sifat apa dia nafsu dia? Kamali. Nafsu dia lebih tinggi. Dia ni baru yang keempat, ada lagi tiga. Sahabat dan Nabi ada tiga lagi yang nafsu dia. Kita minimum worst come to worst mesti mutmain. Maka itulah pengajian tasawuf. Ni tak kau tanya ilmu tasawuf tak apa ustaz? Akhlak. Jaga taat apa itulah tasawuf. Mudah. Tengah tu tasawuf tu apa? Ngatik. Tu ahli tasawuf tu. Okey ke apa? Okey kuat ke? Berzikir. Buat tak sebesar. Buat kata. Oh, tu apa ahli tasawuf? Tu bukan ahli tasawuf tuan-tuan. Itu ahli waketek tau. Ada satu nama ahli ajaran sesat di Seremban masa tu. Nama dia Abu Bakar Bapu. Dah mati ke? Abu Bakar Bapu. Buat tasbih dia, saudara sekalian. Ada 33 juga macam kita juga. Sebiji dia tu macam ball bearing besar-besar ni. Hok lori pakai. Ball bearing. Dia sambung, dia pakai wapai tahu wapai. Macam cemblok. Dia buh ke atas tu, dia duduk dinding macam ni. Dia nyanda. Subhanallah kelqu. Subhanallah. Tu dia. Bila tanya siapa dia tu? Ahli tasawuf. Tu bukan tasawuf tuan-tuan. Tu tak sihat. Saya tahu apa lah gitu. Ball bearing gitu. Jangan jadi parti selamat ya. Jadi itu bukan tasawuf. Itu ajaran yang tidak bertasawuf ialah peningkatan kita daripada amarah kepada lawamah. Daripada lawamah kepada mulahamah. Daripada mulahamah statik kepada mutmainnah. Jadi perjalanan kita antara satu step ke satu step ini digelar saliki. Perjalanan. Di dalam Al-Quran disebut dengan saliki, ini disebut dengan sabili. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi perjalanan ini digelar sabili. Kita nak menuju kepada sini bernama sabi. Perjalanan tu tadi. Dan pergerakan sini kepada sini namanya mujahadah. Itulah dia ilmunya. Itulah dia pelajarannya. Nabi hantar, Allah hantar Rasul lah, hantar sahabat lah, orang alim. Nak ajar benda ni lah. Nak ajar processing daripada benda ni supaya menjadi benda. Satu step ke satu step tu dia berbeza-beza. Saudara makan nasi dah? Makan nasi. Saudara, sebelum nasi ni kita panggil dia apa? Berah. Sebelum berah, padi. Betul tak? Jadi processing daripada padi jadi berah di nasi ini, itulah dia makan tadi. Yang saudara nak makan adalah nasi. Jadi kena proses. Padi tak boleh makan. Kuda boleh lah. Dah ambil padi tadi kena belajar kopek kulit padi. Kan? Dan kulit apuk padi tadi panggil dia dedak. Dan apabila keluar dari kulit dipanggil apa? Beras. Dan beras ni pula ditanak dengan cara yang teratur menjadi nasi. Dan nasi yang nak dimakan. Yang kita nak makanlah mutmainnah. Jadi proses ke situlah namanya ilmu tasawuf. Proses ke situ itulah namanya ilmu tasawuf. Dan pencapaian itu digelar asfiya. Boleh ya? Kata Nuf, ya, kata seorang ulama sufi, mana kita tadi? Jangan kau khidmat malam dan siang dengan kita lemah dan lalai lagi. Kenapa nafsu sudah tewas? Dan engkau jauhkan segala maksiat. Kenapa? Kerana nafsu sudah tewas. Bukan senang dan jahatnya, dan engkau tinggalkan sekali-kali habis secara total. Bukan bermakna tinggal dunia, tinggal keganasan nafsu. Tok guru saya tuan-tuan, dia berada di satu zaman peralihan antara zaman pondok yang original kepada zaman moden. Dia duduk di tengah-tengah. Ya, dia berada di dua zaman. Satu zaman Tok Kenali dah. Zaman Tok Guru pakai selipar Jepun, pakai teropong ada. Dan Tok Guru saya berada di zaman hujung dia dan awal zaman moden. Maka Tok Guru saya beli Mercedes. Dia beli Mercedes di Singapura. Dia beli. Mana ada Tok Guru pakai Mercedes?
Tok Kenali pakai serba gulung gini. Pakai baju pagoda, saya tu pakai juga. Dia pakai baju smart, gosok, smart man. Serba dia sudah tak ada nampak berlipat. Baju dia ni kalau hak putih dia nila, dia ayu. Saudara sekalian, smart man. Suara dia pun high class. Sedar dia beli Mercedes. Jadi kita budak-budak, saya anak dia 5 orang ni bawa jaga yang rapi. Jadi duduk main kat depan. Dia tubik, main apa? Main pasir. Dia budak-budak mana takut. Dia pergi kat kereta dia, tong jatuh bawa kelapa atas kereta dia. Atas kereta dia, Mercedes tadi. Aduh, buat tujuh. Kepek kereta. Saya kata apa, 3 orang lah. Dunia tu Tok saya kata, awet. Dunia ni merata ni lah. Besok puak-puak munggi gila. Di zaman kamu awet, inilah yang menjadi perjuangan. Berebut esko, berebut putih besar. Betul tak? Satu masa besok, orang alim ke, orang jahil ke, orang agama ke, orang akademik ke, rebutan mereka ialah Mercedes, awet. Maka aku boleh awal-awal kata. Nak kaya kamu. Jadi mu jaga kata dia. Mu berada di zaman orang yang semua cari keuangan. Sebab tu sudah ada Mercedes jangan jual. Beli Lexus. Ada Lexus jangan jual, beli Rolls Royce. Letak situ. Biar orang kata hebat supi. Mesti berlaku. Ni dok bila ngaji supi pasal buruk lepas depo. Dah tu kunisa meroso. Ali supi. Lepas tu selipar lipat. Lepas tu masuk masjid, buka berat keluar pasir. Ali supi masuk. Berat. Piyah pula ali bawah hitam atas putih. Apa pasal tak basuh 2 bulan? Supi apa? Supi mesti smart. Saudara, smart man. Itu guru saya ajar. Mu akan berada di satu zaman yang duit nombor 1, pakaian nombor 1, approach nombor 1. Bagaimana awak stand up diri awak menjadi nombor 1? Kalau awak nak buat membangunkan Islam di akhir zaman. Kata dia, memang betul tak? Tak percaya terus saudara mari mengaji bawa motosikal Honda Cup belakang, tak ada rotek. Pem. Tu dia. Lepas tu Zainal ni pula bawa sikam mari. Sekarang semua orang banyak gambar belakang. Dulu pondok tak apa, lah ni tak boleh. Sebab apa? Zaman sekarang tu saya kata harta menjadi makjizat. Sebab tu saya jaga, jangan ingat kita orang di tasawuf apa. Apa ni kata sasa, bukan. Zaman kita berada di zaman mengagungkan dunia. Jadi kalau kita berundur diri, kita akan menjadi orang yang tersisih daripada masyarakat. Jangan ikut. Dulu ingat ada buat TV, buat rata lah Sungai Muar ni. Jangan. Berjangan. Kalau TV ada lah, tapi jangan agungkan benda tu ya. Kata Nuh, wallahu a'lam. Sekian aku maaf. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Qahhar ya Jabbar ya Alim ya Rahim. Iftah alaina wa la suriyatina futuhal arifin. Iftah alaina wa la suriyatina futuhal arifin. Iftah alaina wa la suriyatina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kambing